tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para ustaz, ustazah, pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini diizinkan Allah kita berada di dalam masjid yang mulia ini, dapat kita mengerjakan solat maghrib berjamaah. Dan dapat kita abadikan masa yang ada pada kita ini antara maghrib dan isyak untuk kita mendengar sedikit tazkirah daripada saya yang datang dari kampung ni, supaya kita dapat peringatan. Kerana memberi peringatan tu adalah bermanfaat kepada orang beriman. Rancangannya nak baca kitab, tapi saya tengok seorang tak ada berkitab. Ngapa entah? Saya pun tak tahu. Orang perempuan ada berkitab? Tak ada juga. Agaknya ni tak tahu ke malam ni saya nak datang. Tahu? Tahu ke tak tahu? Kata kitab yang dia beli tu letak mana sampai bacanya? Tikus rumah. Lipas kan? Oleh kerana tuan-tuan dan puan-puan seorang pun tak ada berkitab, malam ni saya nak ceramah begitu ajalah, lantak tu. Ya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita ni Allah jadikan jenis orang-orang yang semayang. Kerana antara perkara yang akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti, bila kita dah padam esok, ya, selain daripada akidah, nombor 2 ialah bab semayang. Ibadah yang pertama yang akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti ialah semayang. Mula-mula akidah. Siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, siapa imam kamu. Bukannya siapa, apa imam kamu, apa kiblat kamu, di mana kiblat kamu, apa agama kamu. Yang itu tanya dulu, bab akidah dulu. Udah beres bab akidah, baru ditanya bab semayang. Semayang kamu tu cukup ke? Kamu padam umur berapa? Umur 60, umur 70. Bilang berapa hari kamu hidup dalam dunia ni? Ya, cukup tak 5 waktu sehari semalam? Kalau tertinggal, kalau tak cukup, siap. 1 waktu tinggal, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka selama 60 tahun. Sekali lagi, ikut tak apa dengar. 1 waktu tinggal semayang, nanti kamu akan masuk neraka selama 60 tahun. Dengar ke tak dengar ni? Jadi kita cek semayang kita ni cukup ke tak cukup. Lebih-lebih lagi orang perempuan, cukup ke tak cukup. Kerana orang perempuan, kalau dia orang Melayu, dia mesti berpegang kepada pantang mesti 44 hari lepas beranak. Mesti 44 hari. Kalau selagi tak ada 44 hari, dia tak mandi, tak ada sembahyang. Dia nunggu 44 hari juga. Kadang-kadang dah kering sebulan, 30 hari dah kering. Tapi dia hendak 44 hari juga nunggu tak sembahyang. Bermakna berapa hari dia tinggalkan sembahyang dengan sengaja? How many days do you leave your prayers with intention? How many days? 14 days. 14 hari. Kali 5 berapa? 14 kali 5 berapa? Dia tidak ngaji matematik kemarin. Berapa? 70. Ya. Anak ada 18. Berapa? Satu anak 70 hari tinggal. Ya, 70 kali tinggal. Kalau 18 anak berapa? Begitulah. Ya. Saya cakap ni bukan nak ngata tak. Betul ke tak cakap saya ni? Ada tak orang-orang yang Arab itu? Dia pegang mesti 44 hari juga.
Ada ke tak ada? Tanya orang sana, orang sini tak jawab. Ada ke tak ada? Ada. Kalau ada apa buat? Lepas ni balikkan apa buat? Cek berapa kali tinggal semayang. Kalau tidak satu waktu tinggal semayang, masuk neraka 60 tahun. Ya. 60 tahun ni bukan dunia tau. 60 tahun akhirat. Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Kalau 60 tahun berapa? 60 kali 1000 kali 365 tahun. Berapa semuanya? Udah ngabur kan tu, tak kerti lagi apa halnya. Dia tak ada ngaji matematik kemarin. Tak ada yok sian tengok dia meh. Tak ada kalkulator. Okey. Ya, tak apalah, biar saya jawab. Jawabnya 21,900,000 tahun masuk dalam neraka kalau tinggal satu waktu. Sengaja. Kalau tinggal satu waktu sengaja, subuh tadi siapa tak semayang, nanti siap. 21,900,000 tahun berada dalam neraka. Siapa lalu nohonya angkat tangan, saya nak angkat gambar ni, mana kau dia? Oh ni. Ini yang dinantikan Allah tentang semayang. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, semayang ini Allah perintahkan secara langsung dari langit. Allah panggil Nabi Muhammad daripada bumi naik ke langit semata-mata untuk menjalankan perintah sembahyang. Tak pernah dengar ke Isra' dan Mi'raj? Ada. Dipanggil Nabi Muhammad daripada bumi naik ke langit. Dia kerana ada dua tujuan. Yang pertama nak beri baginda ni pangkat ataupun pingat yang tertinggi, Habibullah. Yang kedua nak memberi perintah sembahyang. Asalnya berapa waktu? Asalnya berapa waktu? 50 waktu sehari semalam. Ya. Turun Nabi Muhammad, dia seronok dapat 50 waktu tu. Seronok 50 kali berjumpa dengan Tuhannya. Sehari 50 kali, sehari 50 kali, sehari 50 kali. Dia seronok. Dia boleh dah buat. Tapi turun-turun sampai langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa. Dia tanya Nabi Musa, apa kamu dapat berjumpa dengan Allah tadi wahai Muhammad? Kata Nabi Musa. Yang dengan bangganya Nabi Muhammad jawab, aku dapat pingat Habibullah. Baguslah tu, kata Nabi Musa. Lagi dapat apa? Aku dapat perintah semayang. Berapa waktu sehari semalam? 50 waktu. Kata bangga dengan bawa 50 waktu tahu. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, aku ni gagah, umat aku pun gagah juga. Pun mereka tak lalu nak semayang 50 waktu sehari semalam. Ini kan pula umat kamu, ketut-ketut, kemetut-kemetut, kecut-kecut, lagi kereput-kereput. Tak lalu dia meh. Berfikir dia mahu, ya pula ya. Jadi apa aku nak buat ya Musa? Pergi minta pada Tuhan, minta korang. Dia pun naik ke langit, minta balik dengan Allah supaya dikurangkan. Dapat korang tak? Dapat. Berapa? 5. Tinggal 45. Turun balik, jumpa balik Nabi Musa. Berapa mat? 45. Kata, tak lalu umat kamu. Kata, naik lagi, minta lagi. Dia pun naik lagi. Dapat korang berapa? 5 lagi. Begitulah turun naik, turun naik, turun naik 9 kali. Sampai boleh korang berapa? Sampai kepada 5 waktu sehari semalam. Itu pun kata Nabi Musa, naik lagi Muhammad, minta korang lagi. Tak lalu umat kamu. Bukan semuanya lalu, ada yang tak lalu esok. Ya. Kata Nabi Muhammad, minta maaf lah, aku dah malu nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Dah malu aku. Jangan pula esok jumpa Nabi Muhammad pergi aku cekik-cekik kamu, ngapa kamu tak suruh naik lagi aku tu, kata. Kalau naik lagi tu tak ada sampai 5 pun, kata. Ya. Itu dah memang Allah dah tetapkan
Cuma peristiwa ini untuk pengetahuan kita. Ditetapkan 5 waktu sehari semalam. Jadi sebab itu peristiwa-peristiwa itu untuk pengetahuan kita semata-mata. Bukannya kita biasa nak mendakwa Nabi Muhammad, kenapa kamu tak naik lagi? Kenapa tak sekali sehari dah lah. Ya? Ataupun seminggu sekali jadilah. Macam orang Kristian tu. Begitulah pemurahnya Allah terhadap kita ni. Daripada 50 diturunkan kepada 5 waktu. Itu pun kata Nabi Muhammad, Allah dah janji, siapa semayang 5 waktu sehari semalam, dia seolah-olah semayang 50 waktu sehari semalam. Pahalanya. Tadi kita semayang maghrib tadi 1 waktu kan? Tapi kalau kita semayang macam kita sudah semayang berapa waktu? 10 waktu. 1 waktu kira 10. 5 waktu 50. Jadi tadi dah semayang dia 10 waktu dulu tu. Berjemaah pula udah kali lagi 27 kali ganda. Pakai sorban pula kali lagi 70 kali ganda. Bersugi pula kali lagi dengan 70 kali ganda. Sugi udah belajar ke belum tuan-tuan dan perempuan? Kitab kita tu ada tak bab fadilat bersugi? Tak bersugi? Dia tak pernah tengok bersugi ni. Mana kedai ni? Ada tengok? Ada ke tak ada sugi? Mana tunjuk? Mana tunjuk? Ratu pergi Mekah ada ke tak beli sugi? Mak haji ada beli sugi tak? Mana tunjuk? Di rumah. Siapa yang makan di rumah tu? Ini dia ya. Udah tu. Jadi sebab itu kita semayang mesti jangan tinggal, jangan sengaja ditinggalkan kecuali uzur yang dibenarkan oleh syariat ni ya. Oleh syariat. Sakit, tak apalah. Lupa, tak apalah. Tidur, tak apalah. Tapi kalau sengaja tinggal, nanti masuk neraka berapa lama? 60 tahun. Akhirat. Dunia berapa tahun? 21.900.000 tahun. Ini dia. Alhamdulillah kita ni terdiri daripada golongan orang-orang yang semayang. Cuma semayang kita ni ada beberapa cara. Macam mana kualiti semayang kita tu. Dia yang pertama cukup tadi. Yang kedua betul. Mesti betul. Ya. Yang ketiga ikhlas. Kalau ada tiga-tiga ni baru diterima oleh Allah Ta'ala. Yang pertama rakaatnya cukup. Bacaannya cukup. Rukunnya cukup. Yang kedua betul. Rukun qaulinya betul. Rukun fi'linya betul. Rukun qalbinya betul. Mesti betul. Bila dah ada dua-dua tu betul dan cukup, baru dicek ikhlas ke tidak semata-mata kerana Allah ke atau kerana lain daripada Allah Ta'ala. Itu 3 dicek. Yang payahnya ni betul ke agak-agaknya semayang kita ni. Bacaannya betul ke? Kadang-kadang takbiratul ihram dah tak betul. Allahu Akbar. Betul ke tu? One more time. Allah. Apa ni? Allah. Betul ke ni? Ini apa? Takbiratul ihram ke ni? Ini apa? Tabik tuan. Sebab itu tuan-tuan kalau ada lah ustaz-ustaz ke ustazah ke ngajar bab semayang, jangan jui haja bibio. Allah ustaz tu tak ada lain nak ngajar mayang. Orang dah jenuh mayang, dia ngajar mayang lagi. Ngajarlah benda-benda yang buat semangat sikit. Supaya kita nak terangkat punggung takbir tu Allahu Akbar. Nak macam tu nak. Tapi semayang dia pun tak betul. Sebab itu jangan jui saja bibio kalau ada ustaz-ustaz ngajar bab semayang ya. Umpamanya yang baca kitab Zadrul Ta'lim yang asal sekali bab semayang tu. Takbiratul ihram macam mana, rukuk macam mana, i'tidal macam mana dan sebagainya. Kerana kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan ada manusia-manusia yang melakukan perkara yang membatalkan semayang tapi dia tak sedar. Dia rasa tak batal tapi rupanya batal.
Ya, takbiratul ihram dah batal dah. Allahu akbar tu ngangguk. Ada tak yang ngangguk apa tu? Siapa yang nyuruh ngangguk? Ha? Ada Ustaz Alfian nyuruh ngangguk? Ada? Ha. Ada ustaz mana ada yang nyuruh ngangguk? Ha? Ha. Dia kena jangan gerak lebih daripada 2 gerak berturut-turut. Jangan lebih. Kalau 2 gerak tak batal lagi. Tapi kalau lebih batal sembahyang, ya. Ha, ada yang Allahu akbar. Dia senamlah duk Allah. Ni 1 2 3 berapa dah tu? Ha, betul? Gini-gini pula lagi. Ha, ada yang terangkat lutut pun ada. Yang terangkat apa namanya? Ujung jari itu Allahu akbar. Ha, ada pun ada. Ha, ada yang ngangguk-ngangguk kepala pun ada. Yang pusing-pusing pun ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada tak yang kopi itu? Ha, ada. Kalau ada, jangan tengok orang lain. Anggap apa yang saya cakap itu itulah yang kita buat. Ha, kita nak betulkan sembahyang kita ni. Supaya jangan jadi sia-sia. Sebab kata Nabi, berapa ramai orang di akhir zaman yang sembahyang, tiada sembahyang baginya melainkan penat dan lelah semata-mata. Ha, itu gerak aja. I'tidal, berapa ramai orang yang i'tidal di batas sembahyang. Tengok sini tuan-tuan. Ha. Rokok, dia nak rokok pun. Alam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Ada tak yang betul tu? Allah 1 2 ngangguk lagi. Berapa? 3 gerak betul-betul batal kedah. Dia ada spring, tahu? Ada spring. Ada dah orang betul tu? Sini ada tak? Ada tak? Lantak saya marah-marah lah buatnya. Ya? Ha, kalau marah bulan depan saya tak datang. Memang tak datang pun. Tak ada tengok 1 bulan. Ha, ya? Ha, i'tidal. Bangkitlah. I'tidal lagi. Sami Allahu liman hamidah. Batal kedah. Ha, kalau apa ini batal tak? Sami Allahu liman hamidah. Batal kedah. Tengok, ada tak yang betul? Nanti saya keluar sana. Ya. Udahlah. Rukuk di batas. Subhanallah hamdi, subhanallah hamdi, subhanallah hamdi. Batal kedah tu. Terus Allah, sami Allahu liman hamidah. Tengok berapa gerak ni? 1 2 3 gerak tu pun ada hukumnya tuan-tuan dan puan. Apa hukumnya? Ha, jadi kena buat macam mana? 2 gerak aja. Sami Allahu liman hamidah. Ha, baru tu. Angkat kata, turun bawah diam. Boleh buat ke tak boleh ni? Bila nak buatnya? Bila nak buatnya? Ha, cara. Insya ni ya. Orang perempuan saya tak tahu mana dia main belakang, mana kita tahu. Dia dalam tengkung dia. Ha, tapi orang lelaki banyak noh kita tengok. Saya boleh nampak. Kadang-kadang saya yang belakang. Saya tengok dia. Mana betul? Tidak. Ha? Itu batas saya. Ha, ya. Kemudian ngangguk-ngangguk kepala betul juga. Ha, ya. Dan sebagainya. Kadang-kadang bacaannya pula tak betul. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke? Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke? Apa salahnya? Berani benar dia menyalah untuk guru ya. Betul ke salah? Apa salahnya? Bismillah, bukan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ada kalau-kalau pula. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Tak betul tu. Ya. Sin tu apa? Hamas. Angin aja keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Nirrahim. Jangan lesyo benar. Quran mesti dibaca dengan tartil. Baca dengan betul-betul. Dengar lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul ke salah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Berapa salah tu?
Ya amat banyak salahnya. Alham, lam tu qalah-qalah ke bukan? Jadi alham, jangan alham. Alhamdulillah. Lillah, jangan lillah. Lillah nama orang perempuan. Lela. Jangan lillah. Lillah. Alhamdulillahi rabbil. Ada bel ke? Ada bel ke? Bel tu apa? Bel tu loceng. Ini bil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lamin jangan men. Ini alamin. Alhamdulillah. Kalau lain tu alhamdulillahi rabbil alamin. Ada tak salah? Apa salahnya? Men. Yang banyak salahnya ini. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Salah ke betul? Sekali lagi. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Betul ke salah? Mak buat benar salah ni. Berani benar dengan tuan guru ya. Lantaklah tuan guru ke qadi ke mufti ke, kalau salah tetap salah. Apa salahnya? Apa salahnya? Wasal pun tidak, waqaf pun tidak. Kalau nak waqaf, Ar-Rahmanir Rahim. Tarik nafas lain. Maliki Yaumiddin. Baru betul. Kalau nak sambung, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Mima ya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini jaga-jaga tuan-tuan nak jadi tu imam ya. Yang selalunya macam tarawih. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Macam tak sah. Penat aja 20 rakaat ya. Dia nak betul-betul baca tu. Lagi macam-macam lagi tau. Maliki Yaum, ada lik pula. Maliki Yaumiddin. Patutnya li je. Maliki Yaumiddin. Ni Maliki Yaumiddin. Betul tu. Ada pula Maliki Yaumiddin. Ada orang cakap macam orang baca bunyi tu. Maliki Yaumiddin. Udahlah Middin pula. Mid tu apa? Mid tu cakap orang putih apa? Gila. Din tu cakap Arab. Maliki Yaumiddin. Middin tu agama yang gila kata. Dia menghina Islam macam. Kalau sengaja dia tahu tapi sengaja buat macam hukumnya kafir. Tapi kalau dia tak tahu itu hukumnya berdosa ajalah. Kerana Quran mesti dibaca dengan tartil, dengan betul-betul. Ya. Tak boleh dipindah-pindah, tak boleh diubah-ubah. Kena dibaca betul. Dan sebagainya. Banyak lagi lah. Contoh-contoh tentang Fatihah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Fatihah ni nak kena kursus betul-betul. Ya. Jumpa tu imam muda kita tadi betul. Dia betul baca Fatihah. Kalau tak saya pun tak ikut dia. Baca dia. Jumpa dia. Dengarkan bacaan tu pada dia. Tu imam, tolong dengarkan bacaan. Jangan suruh habis tu aja. Pergilah kedai dulu belanja roti canai 2 keping dulu. Udah dia tu imam tolong dengarkan bacaan Fatihah saya. Ini pun melawak ni betul tau. So, seorang-seorang antara kita dengan dia je, apa nak malu kan? Tapi orang lelaki lah, orang perempuan tak boleh orang tu. Dia cari ustazah betul tu, takkan tak ada ustazah tu. Ada tak? Tak ada ustazah tu. Ada ya. Jadi baca betul. Itu apa namanya? Fatihah ya. Itu yang rukun qaulinya. Ya, rukun qauli ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Allahu akbar. Jangan Allahu akbar, benar. Ini Allahu akbar. Alif kaf di atas ak. Ada orang begini. Allahu akbar. Benar ya. Ada pula akbar. Dia bukan qala-qala ya. Kalau qala-qala ialah akbar. Yang panjang pendek pun Allahu akbar. Tak betul. Allahu akbar. Tak betul. Dia yang betul akbar. Keluar angin kemudian bar. Allahu akbar. Ini nak kursus ni. Itu yang pertama. Yang kedua Fatihah tadi. Yang banyak orang salah tak cukup harkat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
dha. Berapa harakat dha tu? Berapa harakat dha tu? 6 harakat. Kalau semayang tak berbunyi tu berapa harakat nak baca? Main Zuhur, main Asar berapa harakat nak baca? 6 harakat juga. Walaupun dia tak bunyi. Ini kadang-kadang bila tak bunyi dah khairul maghdubi alaihim waladdallin. Ada tak orang baca begitu? Dengar ke saya, ke telinga saya ada? Jadi kena baca juga walau istitalah namanya, kalau masuk angin sikit, lekat sikit. Waladdallin. Baru betul. Kerana Quran ni kena baca mengikut hukumnya. Cakap Melayu tak ngapa, tapi Quran tak boleh. Selawat pun tak ngapa, Quran tak boleh. Dah saya ngajar selalu itu ya. Quran mesti baca mengikut hukumnya. Warattilil Quran tartila, kata Allah dalam Quran. Bacalah kamu Al-Quran mengikut tartilnya, mengikut hukumnya. Yang idgham diidghamkan, yang ikhfa diikhfakan, yang izhar diizharkan, yang iqlab diiqlabkan. Jangan diubah-ubah. Kerana Al-Quran tu dia ada hukum tertentu. Cakap lain tak apa, cakap Melayu tak apa, lantaklah. Ada orang cakap Melayu ikut hukum ada? Adakah saya hendak ke sungai? Ada ke? Mana ada ya? Tapi Quran mesti betul-betul. Baik, selawat pun tak apa. Selawat pun tak apa. Sallallahu ala Muhammad. Panjang ke pendek mad itu patutnya. Pendek mindal di atas mad. Tapi tak ngapa. Selawat tak ngapa, tak ada berdosa. Sallallahu alaihi wasallam. Panjang menolapnya tu. Ikut tajwid ke tak tu? Tidak. Berdosa ke tak? Tidak. Tak berdosa, boleh. Selawat tak ngapa. Quran tak boleh. Walaupun dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berhenti tu, tarik nafas lain. Wa fil akhirati hasanah, tarik nafas lain. Wa qina azaban nar. Ada dengar tu, azaban nar. Dengar wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Itu ayat Quran. Lain tak ngapa, selawat tak ngapa, nasyid tak ngapa, marhaban tak ngapa. Marhaban tu lagi letak rukuknya ya dak. Ya ke dak marhaban tu? Punya. Ada ikut tajwid ke marhaban tu? Tak ada kena pandai-pandai marhaban sini. Mana kena tekung-tekung marhaban? Ikut tajwid ke? Mar. Panjang ke marnya tu. Min ro di atas mar ke min alif ro? Min ro je. Tapi orang marhaban panjang ke pendek? Panjang. Marhaban ya hano. Ada ya hano. Ada kena dalam Quran? Apa? Dia patutnya ya nur. Tapi tak sedap. Dia yang sedapnya ya hano. Rohul. Ada rohul betul? Rohul marhaban. Ada han-han pula ada. Berdosa ke tak? Tidak. Itu memang diharuskan oleh syarak. Karena hiburan dalam Islam tu itulah yang bagus. Karena marhaban tu dah, dia ada slow foxtrot, ada rock, ada rap semua dalam tu. Ada tak rock marhaban? Ada ke tak ada? Mula-mula slow foxtrot, sentimental aja. Marhaban ya nurul aini marhaban. Itu slow foxtrot. Lebih itu laju sikit. Yahu mara'aina mara'aina
Dan sebagainya ya. Apa itu dah? Tangkap buku. Mara'aina. Ya, udah itu apa dah? Udah rock jadinya. Ya. Dan sebagainya. Itu tak ngapa, itu hiburan dalam Islam. Tak ngapa. Ya, wal nasyid pun tak ngapa. Ilahi lastulil firdausi ahla. Bukan ikut tajwid tu. Ilahi betul hayat bawah itu panjang sikit. Ini tak apa. Dia hi itu pendek. Tak ngapa. Robane lagi teruk ya Allah. Robane lagi tak ada ikut tajwid. Tak ngapa. Ya. Dia memang tahu ke main robane sini. Ya Allah, tak ada belajar. Robane Sungai Perak, tahu kampung gajah punya robane. Ya. Minallah no horejo holeko hobero abende. Minallah tu tahu lah kita artinya dari Allah. Ya. Narju kubro, bukan norejo leko hobero, salah. Narju kubro, harapan kami yang amat besar. Tapi kalau sebut narju kubro, tak sedap bunyi. Dia yang sedap apa? No horejo leko hobero, baru sedap bunyi. Ya. Dia tak pernah pergi kampung ke? Dia pergi kampung gajah. Dengar orang mana? Itu bunyinya. Tak ngapa, tak ada salah. Tapi Quran mesti baca betul-betul ya. Kelima rukun qauli tadi. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga apa? Membaca tahiyat akhir. Ya, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ya, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut satu ta satu ta ya. Tut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang ramai orang baca assalamu alayka ayyuhan nabi. Tak betul tu, ka tu bukannya ada mat ya, bukan ada alif. Assalamu alayka dia terus ya, ka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakatuh bukan tuh ya, wa barakatuh. Ada tak orang baca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu? Ada tak? Ada ke tak ada? In front of me ada tak orang baca bunyi tu? Agak-agak sah ke tak sah? Terima Tuhan ke tak? Kerana tahiyat akhir ni hukumnya apa? Membaca tahiyat akhir ni hukumnya rukun qauli. Ya? Wajib dibaca dengan tepat, dengan betul. Tapi berapa ramai orang? Dia belajar dengan ustaznya. Ustaz tu ngajar assalamu alayka, ikut engkau kata. Dia pun ikut assalamu alayka. Betul? Ayyuhan nabiyyu. Kau ikut ayyuhan nabiyyu. Betul ustaz tukar ustaz lain, lupa nak nyambung balik. Ini sampai tu yang apa tu? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh katanya. Lupa nak nyambung balik. Patutnya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Patut betul ya? Itu rukun qauli. Yang ketiga, yang keempat selawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, itu paling pendeknya. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh tambah Sayyidina tak? Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan seterusnya. Itu rukun yang keempat. Rukun qauli yang keempat. Yang kelima apa? Kuis perdana malam ni. Apa yang kelima apa? Salam. Ada tak orang salam? Assalamualaikum warahmatullahi. Betul ke salah? Betul ke salah? Dengar lalu. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul ke salah? One more time. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul ke salah? Apa salahnya? Sin tu ada sabdu ke dah? Jadi macam mana? Assalamualaikum
warahmatullah. Baru betul. Assalamualaikum. Paling komanya hakum tu ya. Assalamualaikum. Itu yang wajib. Yang lain tu sunat. Ya. Setengah tu assalamualaikum. Belum kom lagi dah. Dadanya tu berpaling dari kiblat. Batal tu. Kerana berpaling dari kiblat salah satu yang membatalkan sembahyang. Dia kalau nak berpaling pun selepas sebut kum. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Tak apa, boleh. Ya. Betul? Balik ke depan. Assalamualaikum warahmatullah. Ya, assalam, jangan assalam. Assalamualaikum. Itu 5 rukun qauli itu mesti disebut dengan betul. Mesti dengan cara yang betul. Jangan pula bergerak-gerak sebelum itu. Ada yang ngangguk salam ni. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada ke tak orang ngangguk begitu? Sekali lagi, ada ke tak ada? Tanggil leho tu pun tahu. Ya. Siapa yang nyuruh ngangguk? Ada ustaz-ustaz datang nyuruh ngangguk? Ada ustaz Amir ngajar suruh ngangguk? Ada? Lagi? Ada ustaz siapa lagi ngajar sini? Mana saya tahu kan? Ustaz Sulaiman ada? Tak ada juga. Jadi yang ngangguk siapa nyuruh? Dia yang sunat tu berpaling kepala ke kanan dan berpaling kepala ke muka tu bukan kepala. Berpaling muka ke kanan dan berpaling muka ke kiri. Itu pun sunat, bukannya wajib. Ini dia sembahyang ya. Rukun qauli itu ada 5, kena sebut dengan betul-betul. Rukun fi'li ada 7. Kena buat dengan betul-betul. Jangan bergerak. Jangan bergerak lebih daripada 2 gerak berturut-turut. Kalau tak ada berturut-turut, tak apa. Yang ramainya tak ada tomak ninah. Tak ada tomak ninah ketika iktidal. Tengok saya buat. Saya nak berdiri pula. Ya, subhanallah, bihamdihi, subhanallah, bihamdihi, subhanallah, bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Ada tak yang itu? Ada tak yang itu? Ketika sembahyang sunat wajib tidaklah kerana imam tak ada itu. Tapi kalau imam ada itu habis semua itu. Imam ini tak tidak lah. Imam lain. Jadi dia tidak buat tapi sembahyang sunat ada itu. Nak isyarat. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Ada tomak ninah itu? Ada ke tak ada tomak ninah? Ada kalau tak ada tomak ninah hukumnya apa? Sembahyang orang yang mencuri dalam sembahyang. Itulah dia orang-orang yang mencuri dalam sembahyang. Kata Rasulullah, tahukah kamu ada orang yang mencuri dalam sembahyang? Adakah orang yang mencuri dalam sembahyang? Ya Rasulullah, bahkan kata Nabi, bala, bahkan yaitu mereka yang sembahyang tidak ada tomak ninah. Tak ada berhenti. Dia mesti berhenti dulu. Sami Allahu liman hamidah. Paling orang ni sekadar sebut subhanallah. Diam seluruh anggota tu. Diam seluruh anggota tu. Itu baru dah sujud ya. Lepas apa ni? Ini dah tak sempat. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd ya. Ramai yang begitu kecuali orang cikgu ini. Tempat lain yang amatlah ramai ni. Ya. Itu kerana tak sedar tu ya. Baik, sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena jaga sembahyang kita betul-betul. Alhamdulillah lah kita ni terdiri daripada orang-orang yang bersembahyang ya. Baik. Oleh kerana kita ni terdiri daripada orang-orang yang sembahyang, kita kena jaga betul-betul sembahyang. Agenda utama kita mesti sembahyang. Kemana nak pergi pun, nak ke Langkap, nak ke Teluk Ensin, nak ke Ipoh, nak ke Kampor, plan dulu sembahyang di mana, nak berjemaahnya di mana, mesti plan dulu. Jangan tinggal dalam perjalanan tinggal. Ini kadang-kadang ni mesti orang kahwin ni. Ada tak orang yang tinggal sembahyang? Ada tak orang yang tinggal sembahyang? Yang banyaknya tuan rumah tu tinggal sembahyang. Asyik melayan tamu aja. Waktu zuhur dah masuk dia melayan tamu lagi. Poket dah penuh sini, penuh sini, penuh sini, penuh sini, penuh. Asyik dah penuh poket tu. Udah langsung tak sembahyang dah. Jadi rugi benar lah tuan-tuan ya. Isi-isi poket tu kalau dibanding dengan sembahyang, mana lebih nilai? Sembahyang lebih banyak nilainya ya. Jadi sebab itu
Ini mesti orang kahwin ni. Lepas tu kita kena jaga sembahyang tu. Jangan tertinggal. Saya nak buat satu cerita. Nak dengar cerita tak? Zaman Rasulullah. Ini cerita zaman Rasulullah ni bukan cerita Wan Puk Ramlini ni. Ada seorang pemuda berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, katanya, bapa saya baru meninggal semalam, malam tadi. Tapi tak ada orang yang nak menyelenggarakan mayatnya. Tak ada siapa yang nak menyelenggarakan jenazahnya. Ngapa katanya? Entahlah ya Rasulullah. Rasulullah tengok sendirilah katanya. Dia tak nak ngaburkan. Tengok sendiri. Maka Rasulullah ketika itu ada urusan, ada hal yang perlu dilaksanakan. Jadi dia tak pergilah. Dia hantarnya sahabat, dia hantarkannya Ali, dia hantarnya Umar, dia hantarkannya Abu Bakar, dia hantarkan Osman. Suruh lihat bapak ni tadi, jenazah bapak ni tadi. Macam mana, ngapa kamu tak nak menyelenggarakannya? Pergilah sahabat ni tadi. Sudah sampai ke rumah, dia tanya anaknya, mana ayah kamu? Ada atas tu. Pergi dia kata. Tengok memang ada terbaring di ayah tu. Berselimut lah ya, bersokok dengan kain panjang. Tarik, dibuka penutup mayat tu. Udah buka tu, tutup dan balik. Tak lalu nak tengoknya. Ngapa? Kerana mayat itu sudah bertukar mukanya rupa muka babi. Tahu ke babi? Kita hari tak nak sebut babi dah. Orang tak nak sebut babi sebut apa? Khinzir. Nak bagi glamour konon. Nak bagi sedap bunyinya. Khinzir. Apa yang malukan babi tu? Babi lah. Babi. Apa pula khinzir begini? Ini tak nak bagi sedap bunyinya. Khinzir kata. Beria benar lah cakap Arabnya tentang babi tu pula tu. Pagi esok lalu lembu betina tu tegurlah ke mana Al-Baqarah tu ni. Ngapa tak buat apa tu? Ini tentang babi beria benar. Khinzir ni. Babi tu babi lah. Udah rupa babi hitam mukanya. Jadi dia pun balik. Tak jadi juga. Sahabat pun tak jadi nak memandikan jenazah tu. Balik mereka. Dah sampai ke Madinah balik. Ditanya Rasulullah, udah ke kamu selenggarakan jenazah tadi? Belum lagi ya Rasulullah, kata dia sahabat. Ngapa? Kata, tak nak mengaburkan. Rasulullah tengok sendirilah. Rasulullah tak ada pilihan, dia datanglah tengok pada jenazah tu. Tengok betul-betul rupa babi betul. Hitam lah tu. Maka Rasulullah tak adalah terpanjat. Baginda pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdoa, kabul ke tak? Kabul lah. Kejap ketika itu saja mayat tu bertukar balik rupa asal dia. Macam orang lah bila dah kembali rupa asal, Rasulullah pun suruh, wahai sahabat-sahabatku, selenggarakanlah jenazah ini. Maka mereka pun angkatlah mayat tu, mandikanlah. Udah mandi dikapankan, dah kapan disemayangkannya. Udah semayang dibawa ke tanah perkuburan untuk ditanam. Masuk dalam kubur, dibuka balik penutup mayat tu, nak menengok mukanya bagi kali terakhir. Ada tak pernah orang dalam kubur itu buka yang pembalut mayat tu untuk kita melihat wajah dia bagi kali terakhir. Buka tengok udah balik rupa babi. Udah masuk dalam kubur, mayat tu dah rupa babi hitam balik. Merepang aja tu. Agaknya dah ya. Tak ada bunyi, kalau bunyi lari orang semua pun. Maka Rasulullah perintahkan supaya tutup balik mayat. Dan ditutup balik dan ditanam. Udah lepas ditanam, ditanya Rasulullah kepada anaknya, apa dosa bapa kamu ni wahai pemuda, sehingga mayatnya bertukar menjadi babi. Kata dia anaknya, ya Rasulullah, bapa saya ni orangnya baik. Dia tak pernah derhaka kepada orang, tak pernah menganiayai orang. Dia baik. Dia tak pernah bergaduh dengan orang pun. Dia tak pernah kasar kepada kami, isteri-isteri dan anak-anaknya. Dia tak ada kasar, baik orangnya. Dia tak ada pula tuang kedai runcit, tak ada. Tak ada pula tuang kedai ikan, tak ada.
Tak ada pula mencuri dak. Dia tak ada hisap dadah. Dia tak ada main judi. Tapi yang saya tahu kesalahan dia ni ya Rasulullah, dia tak hendak semayang 5 waktu. Itu aja kesalahan dia, tak semayang 5 waktu. Ya, tak pernah dia tu semayang 5 waktu. Kata Rasulullah, patutlah. Memang ya pun, orang yang tak semayang 5 waktu nanti akan dibangkitkan Allah rupanya seperti babi hitam. Siapa hendak angkat tangan? Okey, tuan-tuan tak ada apa dah. Perempuan pun tak apa. Cuba kita pejam-pejam mata yang ada di rumah kita tu, yang tak datang malam ni. Mereka ni semayang ke tidak? Kalau semayang, alhamdulillah. Kalau tidak, kewajipan kita menentukan mereka tu semayang. Yang di rumah kita tu. Kalau ada lah yang di rumah tu, yang rambutnya berekor. Lagi yang seluar jinnya tu cari di lututnya, yang naik motor wow. Ngapa kata tengok tu? Ngapa kata tengok tu? Udah tinggal satu roda je. Demo tu semayang ke dah? Apakah kita rasa kita dapat masuk syurga sedangkan mereka kita biarkan berada di ambang neraka? Agak-agak kita dapat ke tak? Ingat firman Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum sambung nar waquduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah, ya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu, ahli-ahli kamu daripada api neraka. Yang bahan pembakarannya ialah manusia-manusia dan batu-batan, batu-batu berhala. Alaiha, dia dalamnya, dalam neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang ganah-ganah, yang garang-garang. Mereka tak reti nak derhaka kepada Allah. Mereka akan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Ini dia. Siapa lalu nohor jangan tangan. Esok orang-orang yang membiarkan, yang merelakan, yang seronok kalau anaknya itu derhaka kepada Allah, dia pula seronok. Nanti di akhirat nanti dia akan didakwa oleh anak-anak kita yang di rumah. Mereka akan mendakwa ibu dan bapaknya. Bapaknya bila ditimbang amalannya, beratlah pahalanya, rajin ke masjid, rajin mengaji, rajin sembahyang, rajin baca Quran, rajin berjuang, rajin berjihad, tapi dia tidak peduli tentang keluarga dia. Nanti dia akan dicek bila ditimbang, beratlah. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa berat timbangan kebajikannya, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Jadi dapatlah dia masuk syurga. Dia pun berjalanlah di atas titi siratal mustaqim tu menuju kepada syurga. Makin lama makin laju, makin lama makin laju, makin lama makin laju, makin lama makin laju. Nampak dia syurga tu dari jauh. Nampak dia mahligai dia, nampak dia pakaian dia, nampak dia makanan dia, nampak kenderaannya. Lebih-lebih lagi kalau dia lelaki, nampak apa? Nampak apa? Bidadari yang melambai-lambai itu. Welcome my darling, come to me my darling, kata bidadari. Dia pun lagi laju jalan. Laju. Tiba-tiba dengar suara di bawah titi siratal mustaqim. Di bawah titi siratal mustaqim tu apa? Neraka. 7 neraka di bawah tu. Neraka Khutamah, neraka Hawiyah, neraka Jahannam, neraka Jahim, neraka Sa'ir, neraka Saqar, lagi satu neraka Lazar namanya. 7 neraka tu. Nak yang mana? Semua tanda. Jadi kalau semua tanda, pastikan kita mengelakkan diri kita daripada masuk dalam neraka. Dengar suara dari bawah, ya Allah, tahan pemuda itu, jangan bagi dia masuk syurga ya Allah. Dia pun terhenti. Siapa pula ngacau daun bawah ni? Terhenti dia.
Kemudian dia nampak balik syurga tu. Nampak balik dia pun lagi-lagi dah, lagi-lagi. Dengar pula suara, kali ni chorus. Tahu ke chorus? Apa chorus? Tadi solo, yang ini chorus. Apa chorus? Ramai-ramai. Ya Allah, jangan bagi pemuda itu masuk ke dalam syurga ya Allah. Kami adalah isteri-isteri dan anak-anaknya di dunia dulu. Masa kami di dunia dulu tak pernah dia menyuruh kami sembahyang, tak pernah dia mengajar kami tentang mengenal kamu, tak pernah dia nyuruh kami pergi masjid, tak pernah dia nyuruh kami menutup aurat, tak pernah dia menyuruh kami puasa Ramadan dan sebagainya. Lalu Allah perintahkan malaikat, wahai malaikat, tahan pemuda itu. Sedangkan Allah tahu ke tak tahu? Tahu, tapi ini nak ngabur pada kita. Allah memang tahu. Tapi nak ngabur pada kita tentang tanggungjawab kita. Maka malaikat pun matilah pergi tu. Berhenti, kata malaikat. Astung, katanya. Astung tu bukan cakap Arab. Astung cakap Jerman tu. Artinya berhenti. Berhenti kamu, katanya. Maka pemuda tadi pun berhenti. Ditanya, di akhirat besok boleh ke nipu? Boleh ke nipu? Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tak pernah dengar ayat ni? Ya Allah, tak pernah dengar ke? Surah apa? Ya, setiap minggu bacanya surah apa? Surah Yasin. Pada hari itu mulut-mulut mereka dikunci, disil, ditutup. Dan berkatalah tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka menjadi saksi tentang apa saja yang mereka lakukan dalam dunia ini. Lalu ditanya, betulkah mereka itu isteri-isteri dan anak-anak kamu? Apa jawab? Apa jawab? Yang sebenarnya bala itu bahkan cakap kitanya katanya. Betulkah kamu tak pernah hajar mereka mengenal Allah? Betulkah kamu tak pernah suruh mereka sembahyang 5 waktu malam? Betulkah kamu biarkan mereka itu mendedahkan aurat? Betulkah kamu biarkan mereka itu minum arak? Betulkah kamu biarkan mereka ngambil nombor ekor tidak minggu? Cuma Oleh kerana kelalaian kamu, kata Allah, maka segala pahala ibadah kamu terpaksa diserahkan kepada mereka. Pahala semayang kita tu dapat kepada anak-anak kita, dapat kepada isteri kita. Pahala puasa dapat ke mereka, pahala ibadah dapat kepada mereka, pahala haji dapat ke mereka, pahala umrah dapat ke mereka, pahala masuk duit dalam tabung kejap ni pun dapat kepada mereka. Dan dosa-dosa mereka kamu tanggung, kata Allah. Siapa lalu nanggung? Angkat tangan. Siapa lalu nanggung dosa orang lain? Angkat tangan. Walaupun dosa anak kita, walaupun dosa isteri kita. Bila dicek, rupa-rupanya tak cukup, pahala tak cukup, dosa lebih banyak lagi. Maka ketiga-tiganya tu layak masuk ke dalam. Jadi pahala kamu tak cukup untuk menolong mereka lepas dari neraka, dan dosa mereka terlalu banyak, dan dosa kamu pun termasuk dosa kamu sekali, terlalu banyak nak melepaskan kamu dari neraka. Oleh yang demikian ketiga-tiga kamu, isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu masuk ke dalam neraka. Zuqu azabal hariq, kata Allah dalam Quran. Rasakan kamu azab yang begitu pedih. Ini hadis ni tuan-tuan. Hadis ni, maksud hadis lah. Hadis tak ada bunyi tu panjang hadisnya ini maksud hadis ni. Boleh dapat hadis ni dalam kitab yang bernama Muhimmah. Tahu Muhimmah? Ada pun apa baca Muhimmah? Orang perempuan khusus untuk isteri-isteri aja Muhimmah ni ini dia. Jadi kalau kita datang ke masjid ni rajin, kita bayang-bayang yang rumah kita tu apa dia buat dia menjaga ni. Kita ngaji rajin, bayangkan apa mereka buat di rumah. Kita iktikaf dalam masjid, baca Quran dalam masjid, mereka di rumah apa dia buat mereka. Ini dia sembahyang yang penting sekali sebab itu kita nak bereskan bab sembahyang ini. Kalau tidak kita jadi orang tadi lah. Bukan saja kita yang kena, isteri pun kena, anak-anak pun kena, seluruh keluarga yang di bawah jagaan kita tu mesti kena. Begitu juga tuan-tuan dan perempuan yang ada naruh bibi, pastikan bibi yang rumah tu sembahyang juga. Jangan biarkan mereka tak sembahyang. Jangan biarkan mereka itu melakukan maksiat. Suruh mereka menutup aurat, kerana mereka itu tanggungjawab kita.
Itu tanggungjawab kita, akhlak kita. Kalau tidak, hantar balik ke Indonesia, ke mana-mana lah ya. Hantar balik ke tempat mereka. Pastikan mereka itu menurut perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Okey. Faham cerita tadi? Ya? Siapa tahan angkat tangan? Okey, last sekali. Saya nak buat satu lagi cerita. Dah pukul 9 dah. One more, boleh? Boleh kan? Okey, saya last sekali. Di zaman Rasulullah juga ada sepasang suami isteri. Mereka ini dah lama kahwin, berbelas-belas tahun kahwin, tapi belum lagi mendapat cahaya mata. Belum mahu beranak lagi. Berbagai-bagai usaha telah dilakukan oleh mereka. Mereka dah jumpa dengan doktor, dah jumpa dengan tok pawang, dah jumpa dengan mak bidan. Udah jenuh. Makanlah macam-macam jenis makanan. Makan pamoga lah. Makan apa lagi? Makan makjun cap apa? Makjun gamat lah. Macam-macam makannya ya. Tonik cap gajah lah makannya, herba, praja herba lah, kopi jantan lah, kopi betina lah. Semua dia makan. Tak juga jadi anak. Kopi janda lah. Pandai dia mana? Kopi janda lah. Tak juga dapat anak. Pada suatu pagi, pemuda ni tadi pergi makan roti canai. Sini ada kedai roti canai tak? Ada tak? Tak mana? Tak ada. Ada. Dia pergi makan roti canai. Ya. Tengah makan tu rupanya di situ ada seorang tua. Dia pun tanya. Dia mengatakan, kamu dah lama kahwin ya? Kamu tak dapat anak lagi ya? Kamu tak ada anak? Oh, tak lah. Kalau kamu tak anak, kamu kena nazar, tahu? Kena bernazar. Kalau tidak, tak dapat. Kamu kena nazar. Bila kamu nazar, Allah cepat kabulkan permintaan kamu itu. Ya, tapi nazar kamu tu biar yang pelik-pelik. Jangan nak nazar puasa itu biasa aja. Biar yang pelik-pelik supaya Allah kabulkan segera. Dia pun balik-balik, dia pun berjumpa lah dengan isterinya. Ling-ling, dia melawan isteri dia, ling tau. Tuan-tuan mau pergi juga balik dengan lawan ling tau. Ling-ling, jangan tambah kop tau, ling aja. Tambah kop dah jadi apa? Lingkup jadinya. Ini ling katanya. Tadi saya jumpa dengan satu orang tua di kedai kopi tadi tahu. Kenapa bang katanya? Tadi dia ngabur kita kalau kita ndakkan anak, ling ndak ada anak, ndok lah bang katanya. Kalau ndakkan anak kita kena nazar tahu. Hati kita nazar lah bang katanya. Tapi nazar itu biar yang pelik-pelik katanya. Jangan apa nazar yang biasa-biasa aja tak dikabul dengan Tuhan kata. Kalau pelik-pelik lekas dikabul oleh Tuhan. Kata orang tua tu, fatwa ada orang tua tu. Ya. Hati kita carilah apa nazar yang pelik-pelik bang. Beginilah kata. Saya botak kepala kalau dapat anak. Kata di isteri itu tidaklah pelik katanya ya. Ronaldo pun botak kepalanya katanya. Kojek pun botak kepala. Kenal ke nama Kojek ni? Kenal usah buat lah. Saya seorang lagi tengok televisyen. Kojek pun botak kepalanya katanya. Kita fikir lagi, fikir. Kata dia suami, saya ada satu idea. Kalau kita dapat anak, kita bernazar dengan Allah Ta'ala bahawa kita akan minum air kencing anjing. Ya. Isteri pun tanpa fikir terus terima. Ya bang, I agree with you katanya. Kita akan minum kencing anjing. Kalau kita berjaya dapat anak. Ini cerita betul ni tau. Bukan longgok-longgok ni. Ya. Cerita di zaman Rasulullah. Maka mereka pun bernazar lah. Kalau dapat anak nak minum air kencing anjing. Dengan takdir Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala, tak lama lepas itu mengandunglah isteri itu. Dan selang beberapa bulan lepas itu melahirkan seorang anak yang sangat comel. Maka gembira benarlah suami dan isteri itu. Sampai lupa mereka tentang nazar mereka dulu. Seronok benar dapat anak ni. Punya.
Tak lama lepas itu anak yang baru lahir itu mula berpenyakit. Nangis je koceng. Kuak. Menangis je. Jenuh bagi Waterbury Compound. Tak juga mau. Zaman itu ada ke Waterbury Compound pun. Tak lah. Nah, lagi bagi apa? Bagi kopi cengkudu tak juga mau. Bagi apa-apa. Pergi jumpa doktor tak juga mau. Pergi jumpa tabib tak juga mau. Asyik menangis je. Ketuk pintu tu, pak, aku mau jadi macam Ahmad Albab, berhenti menangis. Tak juga mau, nangis juga. Ya. Lama-lama baru dia teringat, oh bang, kita dulu ada nazar tahu. Iyalah kata abang. Kita ada nazar dulu. Kita belum laksanakan nazar tu sebab anak kita ni menangis aja tak mau diam-diam. Ya. Oleh besok itu, biarlah mari kita laksanakan nazar kita tu. Mudah-mudahan dengan itu anak kita ni tak ada penyakit lagi. Jadi mereka pun berazamlah esok nak melaksanakan nazar tu. Abang carilah kencing anjing kata. Kita akan minum kata dia isteri ni. Dia pun keluar bawa gelas. Ini bukan kencing anjing ya. Dia bawa gelas. Nak pergi apa? Nak pergi ngambil kencing anjing. Hati senang ke nak ngambil itu tuan. Bila tengok anjing tu ngangkat kaki tu bawa. Mau ke dia diam? Mau ke dia diam? Tak ada maunya. Bila kejar lari, bila dekat lari, bila dekat lari langsung tak dapat hari tu. Nyudahnya esoknya tu pula ditangkapnya seekor anjing, diikatnya kaki, empat kaki tu diikat. Satu sini, satu sini, satu sana, satu sana. Dia pun tunggu belakang. Takkan kamu tak kencing? Bila kencing janji tu dia ambil gelas tu ditadam. Cok sampai penuh gelas. Dia pun bawa balik. Leng-leng. Ini ada kencing anjing. Minum. Abang lah minum dulu. Ini cerita betul ni tau. Bukan saja-saja nak melawak tau. Abang lah minum dulu. Abang yang kata-kata yang cadangkan. Leng yang setuju katanya. Bertengkar-tengkar lah mereka untuk siapa yang dulu patut minum dulu. Nyudahnya abangnya pun dia mengalah lah. Tak apalah biar abang minum dulu. Dia pun angkat ni. Ini bukan janji ni, ini ayah ya. Memang saya nak minum pun. Dia angkat nak minum. Bila belum sampai ke mulut lagi dah. Keluar habis semua. Kejap ni tak ada keluar ya, saya nak minum ni. Bukan janji ni. Okey. Jadi begitulah. Murid isterinya pula ambil nak minum. Keluar. Suami balik. Begitulah dua-dua bergila-gila. Tak lalu nak minum air kencing. Sampai kering dalam gelas. Sampai tak boleh nak minum, dah kering dah. Ya. Ini berlaku di Madinah ni, negeri Arab. Cepat ke lambat keringnya? Sejam kering dah habis. Lama-lama langsung kering. Ambil lagi ke janji. Tak juga lalu. Sudah-sudahnya mereka macam mana nak buat. Tak ada ikhtiar terakhir. Pergi jumpa dengan Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah marah mereka. Lain kali kamu nak bernazar, jangan nazar benda yang haram. Hukumnya tetap haram. Katanya nak nazar biar benda yang harus. Yang wajib pun tak boleh. Boleh ke nazar yang wajib? Boleh kan? Aku kalau sembuh dari penyakit, aku nak semayang 5 waktu sehari semalam. Boleh ke nazar apa tu? Boleh ke nazar apa tu tuan-tuan? Perempuan? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kalau tak sembuh pun wajib semayang 5 waktu sehari semalam. Yang boleh, yang harus tentang apa? Botakkan kepala. Yang sunat tentang apa? Puasa sunat tentang apa? Jadi wajib ya. Itu nazar. Baca bab nazar dalam apa kitab fiqh banyak ya, bab nazar. Maka marah Rasulullah mereka. Tak apalah. Saya tolong selesaikan masalah kamu kata. Nanti bila hari hujan kamu tengok rumah sana tu di ujung bandar Madinah tu ada sebuah rumah warnanya sekian-sekian, atapnya gini sekian-sekian, ditunjuk Rasulullah. Rumah itu. Bila hari hujan kamu bawa cebok ataupun gelas ataupun apa-apalah, jak ke, kamu bawa, kamu tadah air yang turun daripada atap rumah. Daripada cucu atap rumah tu, air yang turun daripada hujan tu, ambil air tu, kamu minumlah air tu.
Heranlah kedua suami isteri itu. Ditanya mereka, "Kaifa ya Rasulullah?" Bagaimana ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, kerana air yang turun dari cucu atap rumah itu nilainya sama tinggi dengan nilai air kencing anjing. Faham kena macam cerita ni? Air yang turun dari cucu atap rumah tu nilainya sama taraf dengan air kencing anjing. Tanya mereka lagi kepada Rasulullah, "Kaifa ya Rasulullah? Macam mana boleh sama dengan kencing anjing? Pada itu bukan kencing anjing, itu air hujan." Jawab Rasulullah, dalam rumah itu ada seorang yang tak semayang 5 waktu sehari semalam. Faham ke cerita ni? Maknanya ada orang tak semayang dalam rumah tu, orang Islam ni ada yang tak semayang. Kalau ada seorang pun jadilah, mana air yang turun daripada cucu atap rumah tu nilai air tu sama dengan air kencing anjing. Begitulah apa namanya, hina di sisi Allah orang yang tak semayang. Sama nilai dengan air kencing anjing. Sedangkan itu bukan air kencing anjing, tu air hujan turun dari cucu atap rumah. Jadi agak-agaknya dalam Malaysia ni ada tak rumah-rumah yang bila turun air dari cucu atap tu, air tu sama nilai dengan air kencing anjing? Ada ke tak ada? Di seluruh Malaysia ni ada tak? Di Langkap ada tak? Di Cekui ada tak? Tak ada, di Cekui tak ada ya. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Pentingnya kita tentang sembahyang. Sebab itu Allah jadikan sembahyang ni tiang agama. Padahal bukan letih benar sembahyang. Letih benar ke sembahyang? Ya. Patutnya tiang agama puasa lah. Ini tak sembahyang jadi. Mana lebih letih, puasa ke sembahyang? Puasa ke sembahyang? Puasa lagi meletihkan. Mana lebih menyeksakan, puasa ke sembahyang? Puasa lebih menyeksakan, tapi Allah tak jadikan puasa itu sebagai tiang agama. Allah jadikan sembahyang itu sebagai tiang agama. Sebab Allah kata as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu tiang agama, maka barang siapa mendirikannya maka dia telah mendirikan agamanya. Siapa meninggalkannya maka dia telah meruntuhkan agama. Dia telah meruntuhkan agama. Kalau tak nak sembahyang, dia peruntuh agama, musuh agama, musuh Allah, musuh Islam. Orang yang tak sembahyang, kita ingat musuh Islam tu apa? George Bush. Kita ingat apa? Rodovan Karadzic. Rupanya orang yang tak sembahyang tu jadi musuh Islam, musuh agama. Siapa tak sembahyang? Kadang-kadang anak kita, kadang-kadang jiran kita, kadang-kadang isteri kita sebantai tidur dengan kita. Kadang-kadang suami kita, benih kepada anak-anak kita, tak sembahyang, peruntuh agama. Jadi itu pentingnya sembahyang ni. Therefore, tuan-tuan dan puan-puan, jangan sekali-kali abaikan perintah sembahyang. Dengar ni, jangan sekali-kali mengabaikan perintah sembahyang. Jangan tinggal walaupun satu waktu. Jadi sudah 1 jam 8 minit saya berceramah pada tengah ini, pada malam ini ya. Jadi salah silap, minta ampun, minta maaf. Lain kali kalau saya datang, kalau tak ada bawa kitab juga, saya ceramah aja, lantak lah. Kita nak baca kitab ni biar sampai habis. Bawa lah, dah tahu saya nak datang, bawa lah. Kalau dah hilang apa buat? Beli lain. Di mana nak beli? Di mana nak beli? Pergi ke kampung. Ada satu kedai namanya Al-Ista Enterprise. Tahu siapa tokek kedai tu? Tak tahu nama siapa tokek kedai tu? Ya Allah, yang cakap kejap ni lah. Okeylah tu, udah tu. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan. Salah silap minta ampun, minta maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal muslimin.